A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 53. Ayat 53. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 49. Okay, ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka bima ahida 'indak innana lamuhtadun. Maksudnya, dan mereka berkata, wahai penyihir, itu Nabi Musa, Ud'u lana rabbaka, berdoalah untuk kami kepada Tuhan engkau dengan apa yang dia telah berjanji kepada engkau, iaitu untuk mengangkat azab daripada kami. Innana lamuhtadun, sesungguhnya kami pasti akan diberi hidayat. Pengajarannya pertama, Nabi Musa digelar dan dituduh tukang sihir. Digelar dan dituduh tukang sihir. Kerana di zaman Firaun, tukang sihir adalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua, sifat manusia apabila ditimpa musibah akan kembali kepada Allah dan berjanji untuk beriman. Tetapi setelah diangkat musibah, kebiasaannya mereka kembali kufur kepada Allah. Yang ketiga, sesiapa yang berjanji untuk melakukan sesuatu kemudian tidak melakukannya, dia memiliki ciri-ciri munafik. Dan sangat besar kemurkaan Allah kepadanya. Dan sangat besar kemurkaan Allah kepadanya. Ke ayat 50.
Falamma kashafna anhumul azaba idza hum yankusun. Okey, ayat 50 ni pengajaran dah dirangkum sekali lah. Jadi tadi tulis pengajaran ayat 49 dan 50. Maksud 50 tu, maka tatkala kami angkat daripada mereka azab, tiba-tiba mereka kufur ataupun membatalkan perjanjian. Kita pergi pada ayat 51. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun menyeru pada kaumnya, dia berkata, wahai kaumku, bukankah aku memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir dari bawahku? Kamu tidak melihat ke? Okey, pengajarannya. Pertama, sifat manusia apabila diberi kekayaan dan kuasa, dia akan sombong dan melampau. Dia akan sombong dan melampau. Seperti Fir'aun. Sebaliknya, bagi orang beriman, semakin kaya, semakin tunduk kepada Allah. Semakin tunduk kepada Allah. Yang kedua, manusia biasa akan mudah tertipu dan tunduk kepada pemimpin yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Okay, ayat yang ke-52. Am ana khairu min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bahkan aku lebih baik daripada ini, iaitu Musa AS, yang dia adalah lemah dan hina dan percakapannya tidak jelas. Pengajarannya, orang kafir akan sentiasa mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang beriman adalah Nabi dan paling mulia akhlaknya. Yang kedua, sebagai orang beriman, khususnya sebagai pendakwah, hendaklah sentiasa bersedia untuk dihina, diejek, bahkan diseksa oleh musuh-musuh Islam. Yang ketiga,
Kemuliaan manusia bukan disebabkan kekayaannya dan kehinaan manusia bukan sebab kemiskinannya. Tetapi manusia mulia kerana beriman dan bertakwa kepada Allah. Okey, kita sambut tadabbur ayat. Okey, kaitan ayat hari ini dengan yang lepas. Ayat-ayat yang lepas bila Nabi Musa membawa bukti tentang keesaan Allah dan kenabiannya, maka Firaun dengan kaumnya menolak. Kemudian Nabi Musa memberi amaran, kalau kamu tolak, kamu akan diazab oleh Allah. Dan Firaun dengan kaumnya mencabar Nabi Musa, tak ada pun azab, maka Allah pun turunkan azab. Kan, apa dia azabnya? Apa yang Allah turun azab kepada Firaun dan kaumnya? Berapa semua? 9. Belalang, katak, darah, taufan, apa lagi? Kutu. 9 semua kan? Jadi bila Allah turunkan musibah itu pada Firaun dan kaumnya, Firaun dan kaumnya minta pada Musa supaya berdoa kepada Allah supaya diangkatkan azab, dan mereka berjanji nak beriman. Tapi bila Musa berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan, Allah angkat, mereka mungkir janji. Lepas tu Firaun takut kaum dia mula beriman dengan Musa sebab Musa telah menepati janji. Musa kata apa? Kalau kamu tak beriman, Allah turunkan azab. Dan betul-betul Allah turunkan azab. Kemudian yang akad azab pun ialah, jadi Firaun dah mula risau, takut-takut pengikut dia beriman dengan Nabi Musa AS. Maka ini strategi pemimpin yang zalim. Bila dia takut rakyat dia beriman kepada kebenaran, dia tak ada hujah. Dia gunakan apa? Kempen apa? Dia tengok apa yang rakyat pandang. Rakyat biasa pandang apa? Kekayaan. Dia bagi tahu, ni kerajaan Mesir bukankah aku punya? Kemudian sungai-sungai mengalir ni bawa istana aku. Kemudian dia hina musuh dia, iaitu Nabi Musa. Musa pula miskin, mahin, cakap pun tak petah. Itu strategi psikologi pemimpin yang zalim untuk memastikan orang ramai tak beriman dengan kebenaran. Belajarlah daripada Firaun. Kalau zalim lah. Okey, ayat seterusnya. Firaun menghasut lagi pengikut dia supaya Firaun dapat pastikan pengikut dia jangan beriman kepada Musa AS. Okey, apa hasutan seterusnya? Falaulah. Dia terjemah apa tu? Jikalau betul ataupun alangkah ulqiya ni dicampak alaihi, ke atasnya. Ni balik pada siapa? Nabi Musa. Aswiratun jamak kepada siwar. Kalau satu siwarun, gelang. Kenapa tidak dicampak ke atas Musa
Gelang-gelang. Min zahab. Zahab apa dia? Emas. Apa maksud? Firaun nak sekor rakyat dia supaya jangan beriman dengan Musa. Sebab apa? Dia tak ada apa-apa kelebihan. Harta pun tak ada. Miskin. Cakap tak petah. Lepas tu kalau dia betul Rasul ni sepatut datang daripada pemimpin. Rasul selari dengan pemimpin. Dan tanda pemimpin apa dah? Ada gelang. Gelang adalah tanda orang tu raja dulu. Sebab tu Firaun ada gelang. Dan sekarang pun ada setengah-setengah ada pakai gelang kan. Kadang-kadang dia pakai ni apa? Raja. Raja lelaki dia pakai ni kan. Dia panggil apa? Ya. Tak, ini bukan raja sehari, raja sampai mati ni. Rantai kan? Satu kebanggaan tu. Kalau raja sehari pun dah pakai kan? Ini raja sampai mati. Itu kalau jadi raja tapi tak pakai apa-apa, tak layak. Inilah dulu. Jadi orang sekarang ambil daripada Firaun. Sama juga kalau orang Samsung ke, gangster ke, biasa dia pakai gelang kan? Betul kan? Gelang ataupun ni. Ataupun pakai cincin 5 jari kan? Dia Samsung, gangster, tapi tak pakai apa-apa. Orang percaya tak? Betul ke kamu gangster ni? Macam saya tak pakai apa-apa. Saya kata saya gangster, percaya ke tak? Raja ke, gangster ke ada tanda. Jadi tanda raja ialah gelang. Jadi dah hasut rakyat dia. Kalau Musa ni Rasul, dia sepatut jadi pemimpin. Dan tanda pemimpin? Gelang. Jadi kata Firaun, kenapa tak dicampak padanya? Kenapa dia guna perkataan dicampak? Campak dia daripada bawah ke daripada atas? Kenapa? Kenapa? Sebab Firaun diberitahu oleh Musa Tuhannya atas. Jadi kenapa Tuhan kamu tak campak gelang daripada atas? Jadi Firaun percaya tak Tuhan kat atas? Orang Melayu ramai tak percaya Tuhan kat atas. Faham tak? Mana lebih baik? Okey. Ataupun Ja'a, telah datang, bersamanya, iaitu bersama Musa. Ataupun kalau tak ada gelang pun, paling kurang bersama Musa ada malaikat. Seorang ke ramai? Kalau seorang apa? Malak. Dalil? Sajadah bawah sekali. Sejadah bawah sekali. Bawah sejadah tu. Ayat akhir ke ayat apa? Ayat bawah sekali. Lain sebelah. Oh. Sebelah kanan ke kiri? Sebelah kanan. Kanan. Okeylah. Dia ingat sebelah kanan dan paling bawah. Qul yatawaffakum malakul maut. Kalau satu malak. Kalau ramai malaikat. Ataupun kalau dia tak ada gelang pun, paling-paling kurang ada bersama dia para malaikat. Muqtarinin yang apa dia muqtarinin? Sentiasa. Muqtarinin daripada qarin, sentiasa bersama. Ini salah satu lagi tanda raja. Apa dia? Bila dia utuskan wakil ke, rasul ke, utusan, maka ada bodyguard. Bila berlaku apa-apa, bodyguard akan pertahankan. Tapi Musa ni seorang-seorang. Tak layak jadi pemimpin dan tak layak jadi rasul. Paling-paling kurang adalah para malaikat yang mengawal dia bila berlaku apa-apa. Tengok cara pemikiran siapa ni? Pemimpin yang zalim. Jadi bergantung pada apa? Bergantung pada apa pemimpin yang zalim? Bergantung pada manusia.
Bergantung pada harta gelang. Okey. Boleh tak kita pakai gelang? Orang lelaki. Orang lelaki boleh pakai gelang? Boleh pakai, cuma hukumnya haram. Boleh pakai. Walaupun tak Sebab tu ada pun orang lelaki pakai kan? Tak, gelang haji tu lain. Itu untuk keselamatan. Sebab kadang-kadang jemaah haji tu terbakar kan? Tak tahu siapa. Jadi gelang tu tak terbakar, boleh tengok nama dia, nombor IC. Macam semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang meninggal semalam kan? Terbakar, tak dapat kenal mayat dia. Sebab tu jemaah haji dia pakai gelang tu, salah satunya. Sebab. Jadi lelaki hukumnya haram pakai gelang. Kenapa? Walaupun bukan emas. Dalilnya tasyabbuh. Nabi kata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mana-mana kaum, maka dia daripada kaum itu. Gelang ni aksesori wanita. Bila lelaki pakai, dia menyerupai wanita, hukumnya haram. Bahkan ada satu hadis, Nabi kata Allah melaknat lelaki yang menyerupai wanita. Menyerupai dari segi apa? Pakaian, cara berjalan, perhiasan. Rambut panjang okey. Tapi kemaslah. Cincin boleh. Cincin ada hadis. Cincin tu pria aksesori lelaki dan wanita. Nabi pun ada pakai. Jadi apa-apa macam lelaki dia pakai apa ni? Apa tu kat sini lagi teruk dia tindik kat. Dia kalau sedap okey juga kan Tapi menyakitkan, menyeksakan. Yang Allah suruh solat, yang dia buat yang menyakitkan. Satu kebanggaan. Okey, lelaki haram pakai gelang. Tapi bila di syurga boleh pakai? boleh. Semua. Dan lelaki dan wanita boleh pakai gelang daripada apa? Tiga. Emas, perak, permata. Semua orang ada. Jadi jangan tengok jangan tengok pelik lelaki dalam surga pakai gelang. Sebab itu Allah sediakan khas untuk mereka. Okey. Untuk apa? Tengok apa ni? Gelang. Yelah, untuk apa? Gelang magnet tu apa tujuan? Tengok apa tujuan? Perjalanan darat. Mana dia daripada kecil sampai sebelum dia pakai gelang tu darah dia tak lancar. Tak masuk akal. Nak tambah power, tanya dia bangun tajuk tak? Ustaz, punya tu syirik bukan? Syirik bukan? Dia kalau dia pakai gelang untuk apa ni? Tak, apa tadi? Untuk melancarkan perjalanan darah kan? Kalau dia percaya dengan gelang tu darah dia boleh lancar, syirik. Ya Allah suruh apa dia? Ya Allah dan Nabi suruh pastikan hati kamu sentiasa bersih, bukan darah sentiasa lancar. Faham tak? Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau daging tu eloklah semua, termasuklah perjalanan darahnya. Boleh faham? Orang bila jahil dia meraba-raba, macam mana nak lancarkan darah? Jumpa gelang. Tapi iman dia tak lancar-lancar pun. Okey. Fastakhaffa. Lalu istakhaffa apa dia? Istakhaffa daripada khafif, ringan. Lalu dia ni Firaun. Dia meringankan akal kaumnya. Mana apa? Melemahkan ataupun lebih tepat memperbodohkan. Menjadikan akal kaumnya
Bodoh. Tak cerdik. Dia terjemah apa? Oh, dia terjemah membodohkan. Terjemah yang tepat walaupun nampak kasar. Memperbodohkan kaumnya. Firaun memperbodohkan kaumnya dengan apa? Apa mekanisme yang digunakan oleh Firaun untuk memperbodohkan rakyat? Dengan tukang sihir, dengan kekayaan. Tapi orang beriman boleh tak diperbodohkan dengan harta? Tak. Jadi sebenarnya asas kebodohan rakyat Firaun apa dia? Jahil agama. Jahil. Bila dia jahil, cerita pasal harta, terus tertipu. Tapi orang beriman, ceritalah pasal apa pun, kaya gila dia buat tak tahu je. Kenapa? Dalam kepala dia, akhirat yang jauh lebih baik dan kekal. Jadi asasnya ialah kejahilan. Sebab itulah projek pemimpin yang zalim yang paling berjaya ialah untuk kekal berkuasa, iaitu projek memperbodohkan rakyat. Memang betul pun. Saya tak cakap mereka semuanya betul. Okey. Bila rakyat tu akan jadi bodoh? Bila dia jahil agama. Apa asas agama? Al-Quran. Sebab itulah masyarakat Mekah dipanggil masyarakat jahiliah. Kan? Masyarakat Mekah dipanggil masyarakat jahiliah. Tapi adakah bermakna jahiliah itu daripada perkataan jahil? Jahil lawan dia? Ilmu. Adakah orang Mekah ni macam Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam? Abu Lahab. Adakah mereka jahil langsung tak ada ilmu? Orang Mekah terkenal sebagai apa? Peniaga. Dia boleh berniaga pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Maknanya dia pandai tak mengira? Dia pandai menguruskan harta. Tapi kenapa Allah gelarkan mereka masyarakat jahiliah? Jahil agama. Jadi bila jahil agama, makna dia adalah orang yang jahil. Jadi projek paling berjaya ialah memastikan orang ramai tidak faham agama. Lebih tepat, memastikan orang ramai tidak faham Al-Quran. Kamu nak faham fiqh, okey lagi. Nak faham tasawuf, okey lagi. Tapi jangan faham Al-Quran. Sebab yang akan boleh mengubah hati manusia dan akhlak manusia ialah Quran. Boleh faham? Berapa ramai orang yang alim hadis, tapi duk mengajar je. Kemungkaran berlaku di luar, dia tak peduli. Itu sebenarnya jahil. Sebab tu ada, bila kita baca Quran, kita tak akan duduk mengajar sahaja. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah melaknat Bani Israel sebab tak cegah. Kan? Bukan sebab tak mengajar, tapi sebab tak cegah kemungkaran. Dan Allah juga dalam Quran, Allah melaknat orang yang sembunyikan ilmu. Duk mengajar dalam kumpulan dia je. Orang luar, jahil, dia tak peduli. Allah melaknat. Okey. Cuba kita tengok ciri-ciri orang jahil. Orang bodoh. Buka surah Al-Baqarah 140. Al-Baqarah 140. Tak, 142. Saya kulu sufa, betul? Saya kulu sufaha. Ma wallahum allati kanu alaiha. Okey.
Qulillahi Okey, tak apa. Cuba terjemah. Sayaqulu, akan berkata as-sufaha, orang-orang bodoh. Siapa yang gelarkan orang bodoh? Allah. Apa sebab Allah gelarkan dia bodoh? Tengok. Orang-orang bodoh minan nas, daripada manusia. Iaitu apa orang yang bodoh ni akan berkata, ma wallahu, bila Allah tukar kiblat. Masa Nabi sepanjang di Mekah, kiblat orang Islam di mana? Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, masih kiblat ke Masjid Al-Aqsa. Sampai bulan ke-16. Baru turun ayat Allah tukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Kaabah. Bila Allah tukar je, orang Yahudi bantah. Tapi Allah rakam ayat ni sebelum Allah tukar. Sebab tu Allah kata akan berkata, belum kata. Dari mana Allah tahu? Allah tahulah sebab Allah Maha mengetahui. Akan berkata orang-orang bodoh daripada manusia, iaitu orang Yahudi. Ma wallahu, apa yang memalingkan mereka, iaitu apa yang memalingkan orang Islam daripada kiblat mereka yang dulu mereka menghadap, iaitu Baitul. Apa hal ni tukar kiblat? Dulu dah elok-elok dah menghadap Baitul Maqdis. Faham tak? Kemudian Allah kata pada Nabi Muhammad, kul, kalau dia kata macam tu, jawab. Apa jawab? Lillah, hanya milik Allah, timur dan maksud apa? Kenapa Allah gelarkan orang Yahudi bodoh? Bodoh, jahil samalah. Mana lebih kurang, lebih apa ni? Kurang menyakitkan hati, bodoh ke jahil? Jahil. Kamu ni jahil, kamu ni bodoh. Mana lebih okey? Jadi Allah guna perkataan apa ni? Yang ni Allah tak guna jahil, Allah guna bodoh. Sufahat tu bodoh. Okey, apa sebab Allah kata orang Yahudi ni bodoh? Apa sebab? Apa maksiat dia? Apa perbuatan dia sampai Allah gelarkan bodoh? Bila Allah tukar kiblat je, dia bantah. Sedangkan siapa yang tukar? Allah. Kiblat tu milik siapa? Allah kata pada Nabi, jawab pada mereka, bukan Baitul Maqdis je milik Allah, bukan Kaabah je milik Allah, timur pun milik Allah, barat pun milik Allah. Ikut suka dia lah, dia nak tukar. Kamu siapa nak bantah? Kamu hamba, bodoh. Kita bos, kita majikan, datang pekerja kita tukang cuci kan. Kita suruh meja rumput. Dia kata, tuan, kenapa kereta parking kat sini? Dia bantah kita. Bodoh tak? Bodoh tak? Aku suruh potong rumput, jangan cakap banyak. Kalau orang biasa bantah bos yang besar, bodoh. Maka kalau hamba bantah apa yang Allah buat, lagi bodoh. Kamu hamba, sami'na. Apa yang kamu tahu? Kamu hamba. Boleh faham? Itu baru bantah. Lalu lawan? Macam budak kecil kan, ada polis kat depan dengan senjata. Dia kata, polis bodoh, aku nak mencuri ni. Siapa yang bodoh? Itu baru polis. Ini dia nak lawan Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Lawan dia hamba. Allah nak matikan, nak strokekan dia bila-bila masa. Kan? Tapi dia lawan, bodoh. Boleh faham? Buka surah Al-Baqarah juga, ayat 130. Waman yaghrabu illa man safiha nafsa.
Kemudian wa innahu walaqad istafainahu walaqad tafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Okey, macam mana terjemah? Waman yaghrabu. Ya, sebenarnya man di sini asalnya makna siapa? Tapi terjemahan tepat ialah tidak ada. Tidak ada orang. Dia terjemah apa? Tidak ada orang. Tidak ada orang yang yarghabu. Yaghrabu an benci. Tidak ada orang yang benci an millati Ibrahim terhadap agama Ibrahim. Illa kecuali man safiha nafsah. Orang yang memperbodohkan dirinya. Siapa ni? Ramai orang musyrikin dia kata Nabi Ibrahim ni tak betul. Yahudi pun kata. Jadi Allah kata tidak ada siapa yang benci ataupun menolak agama Nabi Ibrahim melainkan dia memang bodoh. Kenapa? Allah kata walaqad istafainahu. Pasti sesungguhnya Ibrahim ni kami dah pilih dia, manusia terpilih sebagai rasul. Macam mana kamu boleh tolak dia? Dan itu di dunia. Wa innahu fil akhirah, di akhirat pula Ibrahim adalah di kalangan orang yang saleh. Boleh faham? Samalah setengah-setengah masyarakat kita kan. Amalan Nabi ada dalil sahih. Ini amalan tok guru dia. Bodoh tak? Yang Nabi ni wahyu daripada Allah. Yang tok guru dia daripada apa? Tapi kalau kita cakap dia marah, betul tak? Betul. Dia tak ada dalil. Dalil dia apa dia? Satu je. Dulu kini selama-lama. Apa salahnya? Kan baik. Hujah bodoh tak? Kalau dia kata yang dia buat baik, habis yang Nabi buat tak baik ke? Betul tak? Bila dia jawab macam tu, seolah yang Nabi buat, kita tanya dia balik. Okey, yang Nabi buat baik ke tak? Pastilah baik. Okey. Soalan kedua. Kalau dua-dua baik, mana lebih baik? Yang Nabi adalah wahyu ataupun yang guru kamu? Dia akan jawab apa? Kalau dia jawab yang Nabi, dia mulut dia kata yang Nabi lebih baik. Tapi dia buat yang lain. Bodoh tak? Cakap tak serupa bikin. Kalau dia kata yang guru dia lebih baik, habis rusak akidah. Betul tak? Itulah. Tapi sekarang, ramai guru-guru, tok-tok guru boleh macam menghasut anak murid dia sampai anak murid dia percaya habis-habisan. Betul tak? Dia style ikut siapa ni? Tahu tak apa punca? Sebab itulah kalau kita perasan kebanyakan saya bukan nak mengata ni, tapi nak menyebutlah. Ramai kalau kita perasan, ramai ustaz-ustaz yang popular. Apa sebab dia popular? Sebab apa yang dia cakap sesuai dengan nafsu manusia. Tak ada dalil. Manusia cukup suka benda yang tak ada dalil. Apa yang dia suka? Zikir okey. Tapi nak tutup aurat ni susahlah. Kan? Kalau solat-solat sunat panjang-panjang banyak rakaat okey, tapi nak pergi jemaah di masjid ni yang benar nafsu tak suka. Jadi ustaz yang popular ni biasa dia cakap benda yang selari dengan nafsu. Boleh faham? Sebab tu dia popular. Kenapa dia popular? Sebab ramai rakyat jauh daripada Quran dan sunnah yang sebenar. Itu je asas. Sebab tu pengalaman saya duduk di negara Arab 10 tahun lebih. Kalau ustaz ke, tok guru ke, syekh ke bercakap tanpa dalil, taubat lillah orang tak akan jemput dia. Orang campak dia dalam bako sampah. Sebab orang Arab ni masyarakat dia walaupun jauh juga, tapi secara umum ilmu kefahaman dia tinggi sikit. Bila syekh cakap ada dalil, okey dia terima. Dengarlah ceramah-ceramah Arab yang tak sebut dalil, tak ada. Saya biasa dengar ceramah Arab 5 minit sebut Quran, 5 minit sebut hadis. Itulah sumber saya. Kalau jenis cakap panjangnya tiba-tiba guru saya bermimpi di negara Arab kena masuk penjara. Tapi di Malaysia popular. Faham tak?
fastakhaffa qaumahu. Sebab itulah sekarang ada ditimbulkan satu naratif. Apa dia? Kena sokong. Saya cakap pula kadang-kadang sensitif kan. Tapi kadang-kadang benda ini bahaya. Kena sokong yang jenamanya Islam. Sebab apa? Takut orang kafir berkuasa. Naratif baru. Akhirnya orang undi Islam sebab takut, bukan sebab beriman dengan Al-Quran. Betul tak? Cuba perasan, mana-mana negeri yang diperintah oleh yang kononnya guna jenama Islam. Masyarakat dia berbeza tak dengan masyarakat di negeri yang dikuasai oleh orang kafir? Masyarakat dia, gambaran umum, ada beza ataupun sama je? Apa beza? Tak faham tak soalan? Tapi jawapan macam tak faham je. Sama je. Yang kamu berkuasa guna jenama Islam, tengok rakyat secara umum sama je. Sama je. Faham? Sebab apa? Dia undi Islam sebab takut. Bukan sebab nak balik pada Al-Quran. Kalau nak balik pada Al-Quran, dia akan ubah apa? Sistemnya, silibusnya. Baru masyarakat akan berubah. Boleh faham? Sebab tu Nabi di Mekah siapa yang berkuasa? Kerajaan kafir, jahiliah. Dan orang kafir, kerajaan kafir tawar tak pada Nabi kuasa? Tawar tak? Tapi Nabi terima ke tolak? Tolak. Pasal apa? Islam bukan nak kuasa, Islam nak betulkan masyarakat. Nak masukkan ajar Al-Quran dalam hati dan akhlak mereka. Kalau pegang kuasa, tak boleh terapkan Al-Quran, tidak ada makna. Boleh faham? Jadi jangan tertipu dengan kuasa. Kita kena ambil kuasa. Bila dapat kuasa, tak nampak perubahan. Boleh faham? Tak ada kaitan dengan pilihan raya, sebab pilihan raya dah habis. Okey, fastakhaffa qaumahu. Lalu Firaun memperbodohkan kaumnya. Okey, saya nak sebut sikit. Macam mana musuh Islam memperbodohkan rakyat, khususnya orang Islam. Sampai dia tak kisah apa berlaku dalam masyarakat, keruntuhan akhlak. Dia orang Islam tak peduli. Caranya macam mana? Saya sebut tadi kan, menjauhkan masyarakat daripada Al-Quran. Saya nak tanya, daripada sekolah tadika, kemudian masuk sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah, kemudian masuk universiti, lebih kurang 15 tahun. Berapa ayat yang pelajar-pelajar tu faham? Tak ada. Betul? Satu ayat pun tak faham. 15 tahun. Itu salah satu cara menjadikan rakyat jahil agama. Iaitu jangan dekatkan mereka dengan Al-Quran. Hatta sekolah tahfiz sekalipun. Sekolah tahfiz semakin bertambah tak? Pelajar hafiz Quran semakin ramai tak? Tapi masyarakat semakin teruk ke semakin baik? Sebab apa? Hafal tapi jangan faham. Sistem tu menjadikan masyarakat. Sebab tu ramai saya jumpa pelajar-pelajar tahfiz McDonald jual kerupuk sebab tak ada ilmu. Jadi akhirnya hafal Quran tapi akhlak Al-Quran tak ada. Di sana Quran, di situ pelajar hafiz. Hafazan hanya di mulut sahaja. Yang terbaru saya pergi Bonikan. Saya pun terkejut. Tapi benda ni sebenarnya dah jadi biasa. Saya pergi budak sekolah tahfiz Boni. Saya tanyalah cita-cita dia kan. Ada yang hafal 5 juzuk. Ada umur 8 tahun. Ada umur 12 kan. Ada apa cita-cita adik? Nak jadi askar. Saya tanya. Ini saya tanya di mana? Pada budak yang sedang menghafal di Mahat Tahfiz. Saya tanya. Masyarakat kita sekarang sebenarnya tak cukup askar ke tak cukup ulama? Dia kata tak cukup ulama. Macam mana adik nak jadi askar? Lepas tu tanya seorang lagi. Adik apa cita-cita? Nak jadi YouTuber. Tengok pengaruh. Budak umur 12 tahun hafal 5 juzuk. Cita-cita nak jadi apa? Saya tak boleh nak fikir. Faham tak apa dia YouTuber? Macam mana pengaruh tu masuk dalam kepala budak, mulut baca Quran, murajaah 4-5 jam.
Tapi cita-cita tak ada kaitan dengan saya tak pelik langsung. Sebab apa? Mulut dia hanya menghafal. Dan kita tengok dengan mata kepala sendiri, siapa-siapa yang ada anak yang hafiz Quran, tengoklah akhlaknya. Tengoklah apa dia buatkan. Kadang-kadang dia buat tahfiz, sains, kan? Targetnya apa? Nak melahirkan ulama yang profesional. Tapi bila hafal Quran, ambil sains, akhirnya jadi apa? Doktor. Dan bila jadi doktor, akhirnya Quran tinggal. Dia tak jadi terbaik. Sebab nak jadi terbaik, Nabi kata, khairukum, siapa yang belajar, bukan hafal. Dan yang kedua, mengajar. Baru jadi terbaik. Jadi tak masuk dalam kepala budak-budak yang hafal untuk jadi terbaik di sisi Allah. Yang dia nampak ialah terbaik di sisi manusia. Inilah sistem yang mungkin kita warisi daripada Fir'aun, iaitu satu sistem yang menjauhkan masyarakat daripada ajaran Islam sebenar. Bila mereka jahil agama, mereka mudah diarahkan apa saja. Sebab tu akhirnya apa kaum Fir'aun buat? Fa'ata'uhu. Lalu mereka mentaatinya. Mula-mula kaum Fir'aun dah tengok bukti daripada Nabi Musa, dah mula nak terpengaruh. Tiba-tiba Fir'aun kata apa? Musa miskin. Cakap pun gagap. Aku ada harta, ada istana, ada kerajaan. Kan? Lepas tu Musa pun tak ada gelar. Rakyat dia bodoh. Oh, betul-betul. Okey. Dia pun bangkah. Innahum, sebab apa ni? Ini sebab Allah bagi tu. Sebab utama, rakyat jadi bodoh. Innahum, sesungguhnya kanu adalah mereka kaum yang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni ada dua. Satu, fasik yang kecil. Yang kedua, fasik yang akbar, yang besar. Fasik yang kecil buat dosa kecil tapi masih Islam. Fasik yang besar, kufur, syirik. Itu dah keluar dari Islam. Dan fasik yang kecil ni ada dua jenis. Satu, dia buat dosa kecil. Fasik. Yang kedua, dia buat dosa besar. Seperti berzina, minum arak, durhaka kepada mak bapak. Tapi masih dalam Islam. Jadi Allah nak begitu. Apa punca rakyat cukup mudah diperbodohkan. Sebab mereka sentiasa dalam dosa, maksiat. Kan Nabi kata bila buat dosa, melekat satu titik hitam. Bila dia bertobat, hilang. Tapi bila buat dosa, tak bertobat. Buat lagi. Apa jadi? Hati dah penuh dengan titik hitam. Ketika itu, cukup mudah untuk diperbodohkan orang tu. Apa-apa tak penting. Yang penting aku nak makan. Aku dapat makan, dapat subsidi, okey. Apa nak jadi dengan agama, dengan masyarakat, aku tak kisah. Boleh? Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 50. Apa dia? Afa hukmal jahiliyah yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Okey. Cuba terjemah. Allah bertanya tapi Allah bukan nak jawapan. Allah nak sama ada mencela, menghina yuqinun.
Okey, cuba terjemah. Adakah patut? Adakah hukma jahiliyah? Hukum jahiliyah. Allah namakan hukum tu jahiliyah. Jahil lawan apa? Ilmu. Apa maksud hukum jahiliyah? Maksud dia ialah bila Nabi bawa, Nabi suruh umat dia ikut hukum Allah. Bila tak nak hukum Allah, automatik dia nak hukum jahiliyah. Jadi beza hukum Allah dengan hukum jahiliyah apa dah? Semua yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, dia adalah hukum jahiliyah. Satu. Yang kedua, hukum Allah asasnya ilmu, hukum manusia asasnya kejahilan. Semua hukum manusia sebenarnya tidak ada asas. Semua berasaskan kepada nafsu. Zero ilmu. Jadi Allah tanya, adakah patut hukum jahiliyah yang bergun? Mereka mencari, mereka nak. Adakah patut? Tengok patut tak? Hukum berdasarkan kejahilan. Kita nak tak? Tapi ramai tak nak. Sebab bodoh. Waman ahsanu. Kemudian Allah tegaskan. Siapa lagi yang lebih baik dari segi hukum? Maksudnya, siapa lagi yang lebih baik daripada hukum Allah? Kita akan jawab apa? Tak ada. Melainkan hukum Allah. Kalau kita jawab hukum Allah, maka jangan cari hukum jahiliyah. Jadi hukum Allah adalah terbaik, tapi bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Kaum yang yakin. Siapa yang tak yakin, dia akan cari hukum yang lain. Betul? Okey, kemudian falamma, maka tatkala asafuna mereka menjadikan kami apa dia? Murka ataupun marah. Mereka ni Firaun dengan kaum, kan Allah dah bagi amaran, kemudian Allah turunkan azab, mereka berjanji nak beriman, tiba-tiba Allah angkat mereka tetap degil, tetap sombong. Maka menjadikan perbuatan mereka menjadikan Allah marah. Bila Allah dah marah, intaqamna, kami menyiksa ataupun kami membalas kesombongan mereka, minhum dari mereka. Apa Allah balas pada mereka? Fa'aghraqna, lalu kami tenggelamkan mereka ajma'in, kesemua. Okey. Allah boleh tak nak binasa kaum Firaun dengan turunkan petir? Boleh. Ataupun turunkan hujan batu. Kan? Ataupun terbelahkan bumi macam Qarun. Boleh kan? Tapi kenapa Allah pilih tenggelam dalam air? Angin pun boleh lembut kan? Ada kaum yang Allah binasa dengan angin je. Kenapa dengan air? Siapa jawab betul ni, saya bagi cuti sebulan. Istana Fir'aun bawah air. Istana Fir'aun? Bawah dia ada sungai. Jadi apa kaitan? Jangan jawab bagi betul. Kalau tak, sebulan tak boleh datang kelas. Okey. Tengok ulama', dia kata, ada pengajaran yang paling besar, iaitu bila seseorang itu berbangga dengan apa dimiliki, Allah binasakan dengan apa yang dia banggakan. Apa yang Firaun banggakan? Satu kerajaan. Yang kedua, sungai-sungai. Dia bangga dengan air juga Allah azabnya. Jadi jangan bangga dengan apa-apa. Bangga dengan kereta, tengok-tengok terbakar. Okey. Lepas tu, lalu ja'alnahum,
kami jadikan mereka. Mereka ni Fir'aun dengan kaum dia yang dilemaskan. Salafan. Apa makna salaf? Kita biasa dengar tak salaf, khalaf? Biasa kan? Apa makna salaf? Ha? Bukan contoh. Salaf dulu. Orang panggil ulama salaf tu makna ulama-ulama yang awal. Sahabat, tabi'in, tabi' itu salaf. Khalaf ni dari segi bahasa datang kemudian. Jadi ulama khalaf yang datang selepas ulama salaf. Jadi salaf ni dulu, khalaf kemudian. Okey. Jadi Allah kata apa? Kami jadikan Fir'aun dengan kaum dia yang ditenggelamkan dalam air sebagai salapan, permulaan, pendahuluan. Wa masalan dan pendahuluan. Dia terjemah apa? Tak, contoh ni masalan. Dan contoh lil akhirin. Untuk yang kemudian. Akhirin yang akhir, yang datang akhir. Jadi Allah binasakan Fir'aun dan Allah rakam dalam Al-Quran. Sebagai apa? Peringatan orang yang masa tu supaya yang selamat tu jangan ikut Fir'aun. Dan yang kedua, pengajaran kepada ayat ni turun pada siapa? Orang musyrikin Mekah. Kalau kamu buat macam Fir'aun buat, itulah balasannya. Dan juga pengajaran untuk orang yang datang kemudian seperti kita. Siapa yang buat seperti Fir'aun, balasannya lebih kurang sama. Kalau tak kena kat dunia, kena di, tak ada seorang pun yang akan terlepas. Cuba buka surah Al-Baqarah. Okey, jumpa. Ayat 65. Surah Baqarah ayat 65. 65 dan 66. Okey, saya tak tulis ya, masing-masing tengok. Walaqad, dan pasti sesungguhnya, alimtum, kamu tahu tu orang-orang Yahudi. Kamu tahu allazina atadau, cerita orang-orang yang melampau. Minkum, daripada kalangan kamu, fis sabti, pada hari. Ini kisah apa ni? Allah larang mereka nak minta berehat hari Sabtu. Jadi Allah pun bagilah. Tapi Allah nak test, betul tak nak berehat? Betul tak nak bekerja gitu? Allah uji. Dengan apa? Hari dia nak berehat, Allah bagikan banyak. Hari dia bekerja, ikan, Allah nak uji. Tengok-tengok, tak tahan melompat depan-depan ni. Banyak pula tu. Jadi dia kata, kalau kami tangkapkan, kami tak tepati janji, nanti turun azab Allah, maka dia hilah, dia tipu. Dia letak apa? Dia letak jala hari Jumaat. Dia angkat hari Sidik tak? Itu 2 kali bodoh. 2 kali bodoh. Satu bodoh langgar perintah Allah. Yang kedua bodoh, dia nak tipu Tuhan. Kan? Jadi walaupun dia angkat hari Ahad, tapi ikan hari apa? Ikan hari Sabtu. Maka hukumnya Allah kata apa? Faqulna lahum, kami kata pada mereka, kuno, jadilah kamu kera yang hina. Dalam ayat lain, kera dan babi. Kera dan babi. Okey. Allah kata kun, kera. Masa tu juga bertukar terus rupanya dan tak boleh bercakap. Jadi kera yang ada sekarang, adakah keturunan Bani Israel?
Ha? Kera ada sekarang? Tak. Kera yang ada sekarang lebih mulia daripada Bani Israel. Sebab tu Allah, kera yang Allah tukar daripada Bani Israel, mereka tak makan. Mereka tak makan. Supaya apa? Supaya mereka mati dan tidak ada zuriat. Mereka akan pupus. Kalau mereka makan, ada zuriat. Jumpa kera ni, keturunan Bani Israel ni. Jadi akhirnya, kera jadi bangsa. Kan? Allah matikan dia. Okey, apa faedah Allah jadikan mereka kera dan babi? Baca ayat seterusnya. Wal faja'alnaha, lalu kami jadikannya nakalan, sebagai azab, balasan lima baina yadaiha, kepada orang yang ada masa tu. Yang belum kena ni berhati-hati, jangan buat, kalau tak sama. Kemudian wama khalfa, dan kepada yang akan datang. Ni lil akhiri. Mana apa saja musibah yang Allah timpa pada manusia, yang paling besar manfaat untuk orang hidup. Jadi rugilah kita baca Quran tak faham. Allah buat contoh kita tak faham. Kemudian akhirnya Allah beritahu wa mau'izatan lil. Semua pengajaran tu tak ada siapa pun ambil faedah kecuali orang bertakwa. Boleh faham? Jadi kalau orang Islam buat sama dengan apa yang Bani Israel, kemudian dihukum, maka dia bukan orang bertakwa. Sebab yang ambil faedah hanya orang bertakwa. Okey? Ayat dah habis. Ayat 57 apa dia? Ini kisah pasal Nabi Isa. Okey, itu cerita lain. Cukup kita tengok hadis. Ada soalan ke pasal tadabbur? Adakah pasal dia melanggar larangan atau pasal dia menipu? Tak, dia asalnya Allah larang satu larangan. Jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tapi dia helah menyebabkan dia terjebak kepada dua larangan. Dua dosa. Satu, dia sebenarnya tetap menangkap ikan hari Sabtu. Cuma dia angkat hari ikan tu, ikan daripada hari Sabtu. Allah kata jangan buat kerja hari Sabtu. Mana jangan tangkap ikan hari Sabtu. Walaupun dia buat kerja bukan hari Sabtu, tapi ikan tu ikan hari Sabtu. Satu. Dosa yang kedua apa dah? Helah. Helah, menipu. Nampak macam dia tipu siapa? Allah. Tapi sebenarnya dia menipu diri sendiri. Sebab syarat nak menipu kena ada syarat dia. Apa syarat nak menipu? Siapa ada pengalaman? Syarat nak menipu, kita kena pastikan orang yang kita tipu, dia tak tahu kita tipu dia. Faham tak? Kalau kita tahu dia tipu kita, kita pun tipu, bodoh lah. Boleh faham tak? Aku nak tipu kamu ni. Jadi dia tipu Tuhan. Tuhan tahu tak? Bodoh lah. Sebab tu Allah kata yang menipu tu tidak menipu melainkan menipu diri sendiri. Jadi kalau nak menipu kena belajar. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Cuba tengok hadis. Hadis bukan surat 32 bab apa yang tadi Abu Ibrahim nama sebenarnya Abdullah bin Auffa melampungkan pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di medan perang, beliau sengaja memilih hari petang. Kemudian beliau berdiri di hadapan orang ramai dan berkata, wahai sekalian manusia. Okey. Hadis ni panjang sikit kan. Saya huraikan sikit-sikit. Nabi kata dalam mana-mana peperangan biasa Nabi tunggu waktu petang. Dalam hadis tu setelah matahari gelincir. Kenapa? Itu ada hikmah tu.
Hikmahnya ialah Orang tak habis perang. kalau kita ketua perang, kita kena ada rahmat dan kasih belah kepada tentera. Iaitu jangan berperang di waktu terlalu panas ataupun cuaca terlalu sejuk. Itu menyeksa tentera kita. Maka Nabi pilih bila? Setelah matahari gelincir, mana dah kurang panas. Satu. Yang kedua, Nabi pun berkhutbah. Nabi khutbah ni ada dua jenis. Pertama, khutbah yang selalu Nabi baca, iaitu khutbah Jumaat. Yang kedua, khutbah munasabah. Munasabah peperangan, munasabah persoalan. Itu tak tetaplah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey? Okey, sambung. Kemudian dia berdiri di hadapan orang ramai dan berkata, wahai sekalian manusia, jangan saudara semua bercita-cita hendak bertemu musuh. Berdoa kepada Allah supaya semuanya selamat. Tetapi sekiranya saudara terpaksa juga bertemu dengan musuh, bersabar. Ketahuilah yang syurga itu ada di bawah naungan pedang. Okey. Apa khutbah Nabi? Jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Kenapa? Setiap kita ada musuh tak? Siapa yang tak ada musuh? Kat tangan. Tak ada musuh. Nabi ada musuh tak? Kalau Nabi ada musuh, jangan pula kita gedebel, aku tak ada musuh. Orang sehebat Nabi, sekuat Nabi, Allah pastikan ada musuh. Maka orang macam kita, mesti ada musuh lah. Cuba buka surah ni. Siapa musuh Nabi dan siapa musuh kita? Okey, buka surah Al-An'am 112. Al-An'am 112, muka surat 142. Ayat 112, muka surat 142. Cuba. Allah kata apa? Dan begitulah, demikian itulah kami jadikan setiap Nabi ada musuh. Allah sengaja jadikan. Sebab tu Nabi kata, jangan bercita-cita jumpa musuh. Musuh memang ada. Yang tak boleh apa dah? Jangan bercita-cita, jangan minta. Musuh ada. Okey, siapa musuh Nabi? Syayatinal ins wal jin. Musuh Nabi ialah syaitan. Dan syaitan ada dua jenis. Satu, manusia. Yang kedua, jin. Sebab itulah syaitan tu, sebenarnya perkataan syaitan bukan makhluk. Bukan makhluk. Dia adalah sifat. Apa makna syaitan? Yang jauh daripada rahmat Allah. Sama ada manusia ataupun jin. Bukti ayat ni. Syaitan daripada manusia dan jin. Okey, kalau syaitan daripada manusia siapa? Musuh Nabi. Orang kafir, orang munafik. Kalau syaitan daripada jin, iblis. Kan? Apa kerja musuh-musuh ni? Yuhi ba'duhum ila ba'din. Dia mewahyukan ataupun membisikkan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Zukhrufal qaul. Perkataan-perkataan yang indah. Contoh, benda tu maksiat tapi dihiaskan nampak macam benda makruh je. Benda bid'ah tapi dihiaskan apa? Macam okey je. Gurura, untuk menipu. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau Allah nak, musuh-musuh ni tak boleh menipu kamu, tak boleh menghiaskan kata-kata. Kalau Allah nak, Allah boleh halang, tapi Allah biarkan. Kenapa? Mana lebih baik? Allah halang musuh daripada menipu kita ataupun Allah biar musuh menipu kita? Mana lebih baik? Ha? Biar. Biarkan. Kenapa? Letih nanti. Tengok kita, uji kita. Kalau dapat poin, lawan. Sebenarnya Allah biarkan musuh tu, sengaja Allah jadikan musuh
Sebab Allah nak bagi hadiah yang lagi lulu ujian lagi tinggi. Kita tak mungkin dapat hadiah yang besar kecuali ada ujian. Betul? Caranya apa dah? Allah jadikan musuh. Sebab tu manusia yang paling banyak ujian Nabi. Sebab tu Nabi lah yang paling dapat darjah yang paling tinggi di syurga. Okey. Jadi hadis tadi kita balik pada hadis. Nabi kata jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Ada setengah kan gedebel, mana orang kafir ni? Kau nak lawan kan? Jangan. Sebab apa? Kadang-kadang kita minta, bila datang tak mampu, pensan. Hebatnya, besarnya. Ya. Tapi Nabi kata apa? Minta was'alu ta'al-afiyah. Jangan bercita-cita jumpa musuh. Habis alternatifnya apa? Minta afiah. Was'alu al-afiyah. Apa makna afiyah? Keselamatan apa? Semua. Apa semua? Cuba Horash. Yang paling penting afiah apa dah? Yang paling penting sekali. Saya nak tanya, semua ni pelajar ni, ada tak minta afiah kepada Allah setiap hari? Cuba baca. Allahumma inni as'aluka. Cuba baca. Saya nak tengok apa ayat tu. Allahumma, jangan buka buku zikir. Allahumma inni as'alukal afwa dulu. Afwa dulu. Tengok sebelum minta afiah, minta anugerah, bertaubat dulu. Dosa penuh nak minta hadiah kan. Afwa, minta ampun dulu. Barulah minta afiah. Kemudian fid dunya wal akhirah. Sebab ramai orang faham afiah tu sihat tubuh badan. Tak. Dunia dan akhirat. Lepas tu detail lagi. Ulang lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Bagilah agama aku afiah sentiasa. Tak ada malah, tak ada syirik, tak ada bid'ah, kan? Tak ada solat lambat. Dan duniaku pun afiah. Lagi? Keluargaku pun afiah. Lagi? Hartaku pun afiah. Semuanya bersih dan belanja pun pada benda yang halal. Lagi? Allah mastur aurati. Ya Allah, tutuplah keaiban aku. Kalau engkau bongkar keaiban aku, habis. Betul tak? Kita ni orang nampak, oh baiknya. Tapi orang tak tahu cerita kita sebenar di sebalik tabir. Betul tak? Kadang-kadang suami pun tak tahu, isteri pun tak tahu. Kenapa tak tahu? Allah tutup. Jadi satu nikmat. Allah tak bongkar keaiban kita pada orang. Lagi apa dah? Wa amin rawati. Apa tu? Amankan rawati, ketakutanku. Ada dia banyak masjid lepas solat dia baca zikir tu. Apa dia? Ada zikir yang famous, mesti imam bacalah. Hilang lepas solat. Dia orang Melayu zikir lepas solat dia. Bukan. Saya tak ingat dah. Bukan. Hilangkan ketakutan. Tapi itu bukan hadis. Yang ni hadis. Wa amin rawati. Ya Allah, berilah keamanan daripada rasa ketakutan, kan? Kadang-kadang macam-macam kita takut. Kita baca doa. Amankan. Berilah keamanan. Biar aku rasa tenang je. Lagi? Wa amin rawati wahfazni. Jagalah aku kanan, kiri, atas, bawah. Ya Allah, cantiknya doa. Dan kita baca pula setiap hari, setiap pagi. Siapa yang baca dengan penuh penghayatan, insya-Allah Allah, dia hidup dia selamat dan tenang dan bahagia. Tapi kalau tak baca atau berbaca, mulut baca, fikiran ya. Okey. Jadi Nabi kata jangan bercita-cita jumpa musuh, tapi mintalah afiah. Okey, sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Patahkan mereka itu dan beri kemenangan kepada kami. Direkodkan oleh Bukhari. Okey, hadis ni hadis sahih Bukhari. Last kali Nabi berdoa. Tengok Nabi orang paling beriman, paling bertakwa. Dan sahabat yang berperang bersama Nabi, sahabat generasi yang terbaik. Tapi mereka tak pernah perasan mereka boleh kalahkan musuh. Apa doa Nabi baca? Doa ni bila kita berdepan dengan musuh kita boleh baca. Pertama, adab berdoa puji Tuhan dulu. Apa dah? Ya munzilal kitab. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Maksud apa tu? Jangan kita baca doa, wahai Tuhan menurunkan Al-Quran tapi aku tak faham pun. Tak. Bila Allah turun, kita kena faham dan ikut. Yang kedua, kehebatan Allah dari segi kauniyah. Wa mujriyas sahab. Ya Allah yang menggerakkan awan. Ada siapa-siapa manusia hebat macam mana, kos bilion, boleh tak digerakkan awan? Tak boleh. Dua. Yang ketiga, Muhzimul Ahzab, dan Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh. Kalau kita tahu sejarah peperangan Ahzab, ada lebih kurang 10,000 tentera musuh bergabung. Musyrikin Mekah, Yahudi dalam Madinah bergabung mengepung Madinah. 10,000. Tapi Allah kalahkan mereka dengan apa? Tak berlaku peperangan pun. Satu, dengan para malaikat. Yang kedua, Allah datang angin yang ribut kuat. Kemah-kemah orang musyrikin semua terbalik. Periuk yang dia masak pun semua terbalik dan dia cabut balik ke Mekah. Mana siapa yang mengalahkan? Lepas tu baru Nabi berdoa, kalahkan mereka. Ihzimhum. Kalahkan mereka. Mana bukan kudrat orang Islam, walaupun dia Nabi, boleh mengalahkan musuh. Apa-apa pun akhirnya kita serah pada Allah. Okey. Ada satu ayat macam tertinggal je. Yang mula-mula, jangan bercita-cita nak jumpa musuh, tapi mintalah afiah. Lepas tu, kalau ditakdirkan kamu jumpa musuh, wajib kamu. Itulah tajuk kita. Bila musuh, jumpa musuh ditakdirkan, kita tak minta. Tengok-tengok ada musuh, jangan lari. Sabar. Lepas tu Nabi kata apa? Sebab syurga di bawah pedang. Surga di bawah naungan pedang. Apa maksud? Orang yang mati syahid kerana nak menegakkan agama Allah, kalau dia mati pukul 5, pukul berapa dia masuk syurga? Pukul 5. Roh dia terus terbang ke syurga. Subhanallah. Sebab tu sahabat ni faham dan yakin dengan janji Allah. Bila Nabi isytiharkan perang, berebut nak pergi walaupun budak. Dia bukan tengok mati, tapi dia tengok selepas mati tu. Yang kita jenis takut sebab apa? Kita tak yakin pada janji Allah. Kita tengok depan mata kita, penatnya, letihnya. Faham? Contohlah, saya bagi contoh simple je. Kadang-kadang kita bagi lelaki lah, nak pergi solat berjemaah. Rasa malas kan? Sebab apa? Balasan di akhirat tak masuk dalam kepala. Dalam kepala kita nak rehat, nak relax, kan? Tak nak panas-panas. Maka solat jadi bebanan. Tapi mindset kita fikir akhirat, solat 5 waktu 5 kali pun jadi mudah, ringan je. Itu kelebihan Nabi mendidik para sahabat dengan cerita akhirat dalam Al-Quran. Tapi cerita akhirat bila kita dengar? Cerita nikmat dalam syurga bila kita dengar? Sekolah rendah tak? Sekolah menengah tak? Universiti tak? Masa kerja tak? Di IFC lah. Jazakillahu khairan kepada orang yang buat kelas ni kan. Amin. Amin. Okey. Dah. Jadi di sini juga Nabi isyarat nak bagi tahu surga ni bukan benda yang mudah. Sampai satu tahap kamu kena berperang. Sampai satu tahap kamu kena korbankan nyawa. Jangan anggap surga ni pergi solat balik. Pergi kelas balik. Pergi umrah balik. Tiba-tiba ya Allah bagilah Firdaus Al-A'la. Okey. Jangan salah faham. Ustaz ni ajak berjihad ke? Bukan. Nak bagi tahu surga bukan mudah. Kadang-kadang tak perlu berjihad. Tapi dakwah. Dakwah pun adalah jihad. Okey. Ada soalan?
Tak. Antara orang yang dikecualikan daripada hisab dan daripada soal kubur, azab kubur, ialah orang mati syahid. Kecuali yang mati syahid ni kecuali ada hutang. Kalau ada hutang, walaupun RM1 dia sangkut. Kalau tak ada hutang, dia direct terus masuk syurga. Tak ada hisab, tak ada titian sirat, tak ada azab kubur. Boleh faham? Hadiah hebat, maka bayaran pun mahal. Satu lagi, ada ulama mengatakan, saya baru baca dalam huraian ni, hadis ni, orang yang mati syahid, dia tak rasa sakit masa ditikam. Masa ditikam. Kenapa? Allah cabut nyawa dia sebelum ditikam. Saya sebut satu, dalam huraian ni, dia sebut satu hadis. Kita ada masa sikit lah. Awal lagi? Mana ada, jam pun tak ada. Buktikan. Buktikan. Ya? Bukan. Yang direct masuk syurga ni, syahid dalam peperangan menentang orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Itu jelas. Kalau lawan orang kafir nak tegakkan negara, tak termasuk. Nak tegakkan bangsa, tak masuk. Okey. Hadis ni daripada Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Apa kata? Ini ketika dalam peperangan Uhud. Bila Anas bin Nadar nak pergi berperang, dia kata apa? Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Sesungguhnya pasti aku sedang mencium bau wangi syurga sebelum sampai ke Bukit Uhud. Semua pergi Bukit Uhud kan? Jadi Anas bin Nadar salah seorang yang ikut berperang dan mati syahid. Jadi Allah bagi kelebihan apa dia? Sebelum dia sampai ke tempat peperangan, dia kata aku dah dapat mencium bau wangi dalam syurga. Allah jadikan bau syurga boleh sampai ke dunia. Dan akhirnya bila dia berperang, dia dapati mati syahid dan pada badan dia ada bid'un wa samanuna darbatan. Ada lebih kurang 80 lebih luka dan tikaman di badan dia. Panah, tombak, apa lagi? Lembing 80. Itu bayaran untuk dapat surga. Sebab tu Nabi kata, ketahuilah surga di bawah bayangan pedang. Percaya tak? Kalau mereka tak berjihad, tak berperang, Islam tak sampai kat sini. Dan kita pun tak tahu agama apa. Betul tak? Yalah, bila mereka tak berperang, mereka dikepung oleh orang kafir, orang kafir hancurkan mereka, Islam tak tertegak, mana nak sampai? Betul. Dengan sebab jihad lah, mereka dapat pertahankan Islam dan sebarkan sampai kepada kita. Jadi jasa mereka sangat-sangat besar. Sebab tu Nabi kata apa? Tuhan kata apa? Cuba buka surah Ali Imran ayat 169. 169. Cuba kah? Allah puji habis-habis orang yang mati syahid. Kenapa? Sebab dia sanggup korban nyawa untuk agama Allah, bukan untuk diri. Allah puji apa? Wala tahsabanna allazina qutilu. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh mati pada jalan Allah, menegakkan agama Allah, amwata, mati. Apa maksud?
Jangan kamu anggap orang yang mati syahid pada jalan Allah mati. Jangan kata dia mati. Bahkan Allah kata apa? Bahkan mereka tetap hidup. Ya Allah, hidupnya bukan sembarang hidup. Di sisi siapa? Tuhan mereka. Kita hidup di sisi siapa? Suamilah. Kan? Mak ayah. Tapi orang mati syahid hidup di sisi Tuhan mereka. Dan tambah lagi, yurzaqun. Tengok bahasa Al-Quran. Yurzaqun. Apa makna yurzaqun? Diberi. Apa maksud? Dia dia tak payah buat apa-apa, sentiasa diberi. Kan? Kita kalau nak rezeki, boleh tak duduk kat rumah je? Tunggu isteri suapkan. Besok isteri minta cerai. Okey, lepas tu tambah lagi. Farihina. Cuba hayati apa yang Allah nak sebut, Allah nak puji dan Allah nak sebut kelebihan orang mati syahid. Satu, Allah kata jangan kata dia mati, dia hidup. Yang kedua, di sisi Tuhan mereka. Yang ketiga, sentiasa diberi rezeki 24 jam. Yang keempat, farihina bima atahum. Mereka sentiasa gembira, tak ada sedih, tak ada takut, tak ada duka cita. Gembira dengan apa? Kurniaan yang Allah beri. Dan apa lagi? Wa yastabshiruna, dan mereka mereka apa dia? Teruja menunggu orang yang kawan-kawan. Katalah saya mati syahid dalam peperangan. Saya kata, tak sabarnya nak tunggu Ikmal. Ikmal bila nak ikut saya mati syahidkan. Tak sabarnya nak ikut Cik Lat. Sebab bila dia seronok dalam surga, dia nak, ya Allah, kalau kawan aku boleh masuk sekali, seronoknya. Sebab dia dah rasa kan. Okey, lepas tu apa dia kata? Allah khaufun. Jangan takut. Jangan takut nak pergi berperang. Jangan takut nak mati. Sebab apa? Kenapa tak boleh takut? Sebab mati syahid ni sebenarnya proses perpindahan daripada dunia yang penuh dengan penat masuk syurga yang penuh dengan rehat. Kenapa nak takut? Kalau siapa ni? Kalau Zeri kan duduk rumah kecil 20 tahun. Kereta kecil. Tiba-tiba saya bagi kunci untuk banglo. Lepas tu, ini contoh je, contoh. Lepas tu saya bagi kunci lagi, kunci BMW. Takut ke seronok? Itulah gambaran orang mati syahid. Jadi dia kata, kenapa kamu takut ni? Kamu nak pindah daripada rumah kecil yang penat, letih, panas. Isteri beletai aja. Kena bayar bil tu, kena bayar bil ni kan. Kerja penat, bayar hutang. Nak pindah tempat yang tak payah fikir, tak payah buat kerja. Apa pasal takut? Faham tak? Kemudian wala khaufun alaihim, dan jangan, tidak ada sedih. Lepas kamu mati, jangan sedih apa yang kamu tinggal. Sebab apa? Allah akan jaga, para malaikat akan jaga. Okey. Bapak Jabir. Yang sebapak Jabir mati. Oh. Sebab itulah saya nak tanyalah. Kalau kita asyik duk belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar hadis, tiba-tiba orang ajak berjihad, agak-agak nak pergi tak? Kenapa? Sebab cerita-cerita balasan tu disebut dalam Quran. Saya ada 2 kitab lagi, Sahih Bukhari belum lagi kan? Kita tahu tak, ada sahabat bila Nabi ajak dia beriman, lepas beriman Nabi ajak berperang, terus pergi, mati syahid. Okey ke tak okey? Okey lah. Tak ada dosa. Dia masuk Islam, dah bersih dah dosa, zero. Lepas tu tengok-tengok mati syahid. Tengok bagaimana Nabi didik sahabat. Dia tak fikir panjang dah. Oh, aku nak masuk Islam, aku nak belajar dulu. Nabi pun tak kata, kamu baru masuk Islam, jangan pergi berperang, belajar wuduk dulu. Tak. Peluang, kan?
Kenapa nak cari penat? Ada laluan mudah kan? Tapi sebab Quran tak masuk dalam kepala kita, yang masuk dunia. Jadi kita nak rehat, nak relax. Betul? Susah-susah ni, bagilah peluang Ustaz. Saya baru nak berubah ni kan. Okey. Dah habis ke? Berita gembira. Ha? Okey, dah. Cukup. Saya lepas ni saya akan pergi ke di selatan tanah air. Ada misi dakwah. Lepas kelas ni terus pergi. Nak pergi berjihad. Tapi jihad kecil je. Tak adalah korban nyawa. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم